wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syahira binti Ahmad. Saya mewakili golongan belia melihat isu vape dalam negara Malaysia semakin membimbangkan, terutamanya dalam kalangan pelajar sekolah. Pendedahan media baru-baru ini mengejutkan apabila ada kanak-kanak seusia 10 tahun telah ketagih menghisap rokok elektronik atau dikenali sebagai vape. Oleh itu, saya telah menemu ramah beberapa individu untuk mengupas isu. Apakah kesan vape pada kesihatan pengguna, khasnya mereka yang masih remaja? Pelbagai masalah kesihatan boleh timbul daripada penggunaan vape. Perkara utama yang perlu dilihat adalah vape sebagai satu proses penggunaan rokok elektronik. Isunya lebih tertumpu kepada kandungan rokok elektronik itu sendiri. Antaranya bahan-bahan di dalamnya. Paling kita risaukan adalah dengan kandungan nikotin dalam rokok elektronik ini. Nikotin adalah bahan yang mendatangkan ketagih. Bagi kanak-kanak atau remaja yang menggunakan vape dengan kandungan mempunyai nikotin, mereka mungkin berhadapan dengan masalah ketagihan pada usia muda. Bahan lain dalam vape adalah propylene glycol (PG) dan diethyl. Dua bahan yang mampu memberi kesan terhadap kesihatan. Walaupun ada mengatakan vape lebih selamat, ia sebenarnya mengandungi carcinogen, iaitu bahan yang boleh menyebabkan barah. Walaupun kuantitinya sedikit, ia tetap ada. Tapi vape tidak selamat seperti yang didakwa. Okey, soalan yang seterusnya. Adakah vape ni sesuai untuk merawat ketagihan merokok? Bagi saya tidak. Dari segi falsafah untuk merawat orang yang ketagih merokok, dia sendiri perlu berhenti merokok. Penggunaan rokok elektronik ini berbeza dengan ubat gantian untuk merawat ketagihan yang sedia ada. Ini kerana peranti ini boleh mendatangkan kesan nikotin agak tinggi dengan tahap kandungan yang sama dengan rokok. Oleh itu, sebagai pengganti rokok, ia dilihat sukar. Malah, ada kajian menunjukkan jika seorang itu tidak boleh berhenti dalam masa 2 tahun menggunakan rokok elektronik ini, besar kemungkinan individu itu akan terus menggunakannya. Jadi, falsafah rokok elektronik ini bukan pengganti rokok. Okay, soalan saya kepada Encik, apakah keburukan rokok dan juga vape? Keburukan rokok ni amat jelas, dari hujung rambut hingga hujung kaki. Contoh keburukan rokok membabitkan semua jenis barang, masalah jantung, diabetes, kesihatan mental, masalah paru-paru, asma untuk kanak-kanak, masalah kesuburan, angin, amal selain mulut berbau. So bagi vape, penggunaan turut terdedah kepada serangan jantung, risiko bara dan popcorn lung. So bronchitis obliterans. Okey. Dan selain tu penggunaan rokok elektronik yang dikongsi turut mendedahkan penggunaannya kepada penyakit seperti hepatitis. Pada pendapat Encik, apakah kaedah sebenar untuk merawat ketagihan merokok? Okey, isu rokok ni sangat rumit. Jika anda berhenti merokok, satu daripada caranya adalah melalui kaedah biopsychosocial. Okey, lah membabitkan ubat-ubatan psikologi dan rawatan dari segi persekitaran. Persekitaran yang kita lihat sekarang ni lebih kepada isu bagaimana kita hendak membantu mereka yang tidak merokok menerima kesan sampingan daripada perokok sekunder dan per. Kita juga ada rawatan psikologi berkumpulan yang memudahkan individu itu berhenti merokok. Okey, rawatan ubat-ubatan seperti terapi gantian nikotin, contohnya seperti getah bernikotin dalam kuantiti terkawal. Okey, kita juga ada terapi gantian bukan nikotin seperti menggunakan ubat varenicline.
Sebagai kesimpulan, walaupun kesan ke atas fungsi paru-paru atau kanser kepada manusia belum dikenal pasti, tetapi ia memberi kesan yang memberi kesan yang buruk kepada imuniti badan dan kurang ketahanan badan untuk melawan penyakit. Terima kasih.